دائما 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا. مولاي صل وسلم دائما 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan, saudara-saudari yang dicintai, dirindui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita dapat berpeluang untuk menghirup udara kembali dan kita meneruskan aktiviti-aktiviti harian kita sebagaimana biasa. Dan sebut aktiviti harian, saya dekat luar ni tuan-puan. Saya ada dalam kereta sebab di Shah Alam ni ada program. Jadi insyaAllah selepas selesai sesi tazkirah pagi kita ini bersama dengan Dewan Dakwah, saya akan teruskan program seterusnya lah pula. Baik, saya mohon sahabat-sahabat semua untuk sama-sama like page Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara, dan kalau boleh inilah waktu dia untuk kita share benda-benda yang baik. Pagi-pagi lagi kita dah bersedekah dengan hujung jari kita. Jadi kita tekan sahaja butang share dan kita sebarluaskan kebaikan biar kita sibuk-sibukkan Facebook ataupun social media kita ini dengan benda-benda yang baik, dengan nasihat menasihati, ya,
dengan ingat memperingati antara satu sama lain. Baik, seterusnya kita juga sebenarnya ada channel YouTube. Saya pun baru perasan kan, tapi Masya Allah itulah tanda macam tak pedulilah pula kan, tak kena dengan tajuk hari ini. Jadi kita boleh pergi ke YouTube channel untuk dapatkan cebisan-cebisan ataupun kita kata suntikan-suntikan semangat ya, suntikan semangat daripada para asatizah kita Dewan Dakwah. Dan alhamdulillah lah sebab ramai yang memberi sokongan ya, padu kepada kita bila kita jemput saja, Dewan Dakwah jemput untuk bagi ceramah, diorang pun kata alright, boleh, okey. Jadi semuanya kita himpunkan di YouTube channel. Jadi type je YouTube channel Dewan Dakwah, jadi insya-Allah kita akan dapatlah suntikan-suntikan semangat itu. Dan kemudiannya kita juga ada menjadikan tabung tuan-puan, dan tabung untuk membantu perjalanan dan juga gerak kerja dakwah insya-Allah, dengan setiap sen ataupun setiap bantuan yang kalian sumbangkan, dia boleh menggerakkan lagi secara aktif gerakan-gerakan dakwah yang baik di negara kita. Okey, hari ini tajuk kita adalah peduli merupakan sifat orang yang beriman. Jadi kepedulian itu antara salah satu sikap dan juga akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepedulian Nabi tuan-puan. Kita rasa rindu dengan Nabi sebab Rabiul Awal dah ni kan. Jadi kita ada dalam sehari lagi kan, hari ini 10 Rabiul Awal, besok 11, lusa 12 Rabiul Awal. Okey, jadi dengan kerinduan kita pada baginda sallallahu alaihi wasallam, kita sebut-sebutlah sifat dan kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu daripada sifat sikap peduli baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sehinggakan kalau ada jenazah ya yang bukan muslim, kita mungkin katakan kalau yang bukan muslim tu tak ada apa-apa, tak ada kena mengena dengan kita ya. Tapi Nabi Muhammad SAW boleh berdiri ya, dia boleh bangun sebab jenazah itu lalu. Dia tak sebutlah kan dengan doa ke apa ke, tidak, tapi tanda penghormatan dan tanda pedulinya itu telah diterjemahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perbuatan. Jadi ini merupakan suatu perkara yang luar biasa. Sampai kita boleh rasa apa ya, kita patut rasa sekarang ini tuan-puan, saya dan tuan-tuan puan-puan patut rasa beruntungnya kita sebagai seorang Islam ya. Kerana kita diajar untuk peduli, untuk menghormati, untuk menghargai walaupun jasad yang telah terpisah daripada nyawa. Jadi nyawanya ni dah tak ada dah. Jadi kalau nak tengok itu just the dead body. Itu adalah tubuh badan yang mati. Tapi Nabi ajar kita ini untuk menghormati. Dan itu adalah salah satu daripada kepedulian yang saya rasa sangat simple. Ya? Sangat simple. Tapi itu juga di-highlight ataupun ditunjulkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan para sahabat tuan-puan, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, itu kan jasad orang bukan Islam." Dan kita tahu sentimen seperti itu kan, perasaan seperti itu ya. Jadi para sahabat ini merupakan insan-insan terpilih yang menemani Nabi, yang mengiringi Nabi, yang menyokong perjuangan dan juga risalah kenabian ini, Masya Allah. Tapi Allah jentikkan perasaan, kata, okay, we are the best nation. Seolah-olah rasa macam tu kan, we are the best nation. So what? Kenapa pula nak bangun ni kan? Kenapa pula nak hormat ini kan orang bukan Islam ya? Jadi terpacul perkataan tersebut yang sudah tentu hasil daripada perasaan dan juga tanggapan persepsi mereka. Dan ini yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun dia bukan Islam, tapi bukankah dia adalah manusia? Subhanallah, dia adalah insan yang bernyawa. Dia adalah individu yang Allah telah kirimkan roh ke dalam tubuhnya. Jadi subhanallah, antara penghormatan kita, kepedulian kita ini kepada alam sekeliling kita itu, sebenarnya dia menjangkaui peri kemanusiaan, bukan setakat peri kemanusiaan. Tetapi dia adalah tanda bahawa kita sangat menghargai Allah Subhanahu Wa Taala.
kita sangat-sangat bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana kepedulian itu sahaja, bukan kerana kepedulian itu sahaja, tapi kerana cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan, dalam sebuah hadis kita biasa dengar, saya tahu ini hadis yang sangat famous. Rasulullah SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama qala. Tidak beriman seseorang itu sehinggalah dia itu menyayangi kawannya sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Ya. Jadi inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW bahawa kita ini, tuan-puan, perlu belajar untuk menyayangi orang lain sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Tetapi ada satu benda yang lebih utama untuk kita fahami daripada hadis ini, iaitulah bagaimanakah tata cara menyayangi diri kita ini sehingga rasa cinta, rasa kasih kita, rasa kasih pada diri sendiri itu sangat jitu, sangat memenuhi tuntutan Allah. Dengan kata lain, kita mencintai diri kita ini kerana Allah. Adakah kita telah benar-benar mencapai ke tahap mencintai diri kita, mencintai diri sendiri ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab sudah tentu berbeza cinta diri sendiri kerana Allah dengan cinta terhadap diri sendiri kerana nafsu. Berbeza. Kalau contoh, cinta diri kerana Allah, subuh walaupun kita tidur lewat macam mana, pukul, let's say lah, kita pukul 6 dah subuh dah kan. Pukul 5.50 mungkin kita tidur. Tapi baru kita dah boleh tidur pukul 5.50. Jadi dapat 10 minit saja tidur. Baru nak lelap mata, barulah rasa macam, nak rasa sedapnya tidur, barulah rasa nak lena tu. Baru tengah sedap ni. Mimpi tak sampai lagi, tapi orang kata baru masuk ke alfa kan. Masuk alfa tu, alfa, beta, gamma, dia punya gelombang tidur kita tu kan. Jadi baru nak sedap saja, azan. Azan, tuan-puan. Tidak azan 10 minit dengan azan. Orang yang mencintai diri dia sendiri kerana Allah, agak-agaknya dia buat apa? Nak buka mata pun tak kuat, tuan-puan. Nak buka mata, kelopak mata ni pun berat yang amat ni. Tapi kalau dia cintakan diri dia, dia akan kata pada diri dia, subuh dah. Allah, nanti kalau lambat, Allah marah nanti. Allah murka nanti. Takut masuk api neraka. Takut dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tidak mahu dirinya ini menjadi fokus kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. 10 minit itu sanggup dia leburkan, dia korbankan, dan dia akan bingkas bangun berdiri terus mengerjakan arahan dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau tengok tu dah torture diri tu. Kesian dah. Sehari semalam tak tidur. 10 minit tidur tu, azan boleh pergi sembahyang. Rasa macam, apalah dia punya beza kan? Tak apalah, nantilah. Cuba tengok orang yang dia mencintai diri dia bukan kerana Allah. Dia cinta diri dia kerana nafsu dia. Jadi nafsu dia akan memberi banyak alasan. Letih sangatlah. Dah berapa jam dah? 23 jam 50 minit ni berjaga. Jadi nak tidur balik ni tak boleh ke? Macam tu lah kan. Dia bagi alasan tu. Alah, tak apalah. Allah faham. Allah faham dan Allah tahu aku ni penat. Tak apalah. Allah akan maha pengampun. Nanti aku minta ampun lah dengan Allah. Alah, orang lain pun tak sembahyang. Nampak, tuan-puan? Dia ada perbezaan apabila kita mencintai diri kita kerana nafsu dengan bercinta dengan diri sendiri kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu antara perkara yang penting, perkara yang paling utama ialah kita mendidik diri kita dengan rasa cinta. Cinta mementingkan diri sendiri kerana Allah. Jangan mementingkan diri sendiri full stop. Dia mementingkan diri sendiri semata-mata kerana Allah. Jadi kalau orang yang mementingkan diri sendiri kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan
kuat ya, azam dia kuat. Dia sangat-sangat berbeza dengan orang yang mementingkan diri sendiri kerana nafsu dia ya. Jadi kalau dia tak dapat, itulah mula cemburu, hasadnya, dengkinya kan. Mulalah marah dan sebagainya, mula berdendam ya. Okey, dia tidak mahu mengikut landasan dan juga adab akhlak antara sesama manusia ya. Jadi dia boleh je tegur dengan baik kan. Tegur dengan memberi pandangan kan. Tapi tak ada, dia buruk-burukkan, dia pergi cerita dekat semua orang, dia sebar luaskan aib sahabat dia ini. Sebab apa? Sebab hanya dengan menyebarkan keburukan sahabat dia, dia ni punya nama boleh naik. Orang akan nampak, wow betapa hebatnya dia ni. Macam tu tuan-puan kan. Jadi itu orang yang mencintai diri sendiri kerana nafsu dia. Jadi bila dah mencintai diri sendiri kerana nafsu tuan-puan, maka akan dikipas-kipaslah oleh syaitan. Wal-iyazubillah kan. Syaitan tu dia adalah driver kepada nafsu. Jadi nafsu yang tidak dijinakkan, nafsu yang tidak dididik, nafsu yang tidak dibimbing, maka dia ini menjadi hamba ataupun zombie kepada syaitan. Jadi kita tak nak nafsu kita jadi zombie syaitan kan. Jadi sebab itulah kita berusaha kembali lagi, kita tengok apakah asas dan dasar cinta kepada diri sendiri. Tak boleh kita katakan bahawa tidak lepas ya daripada asas mencintai diri sendiri itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan, memang setengah orang boleh memperlekehkan lah. Dia kata, alamak hai skemanya macam manalah cinta kerana Allah. Bila cinta kerana Allah tu luar biasa. Tu yang sebagaimana saya sebutkan tadi tu. Dan tuan-puan, kalau kita boleh petik ya satu kisah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah sewaktu selesai peperangan, maka di medan perang itu terdapat bergelimpangan tentera-tentera musuh dan juga tentera-tentera Islam ya. Dan sebahagiannya masih lagi bernyawa, sebahagiannya itu memang telah syahid, iaitu tentera-tentera Islam. Jadi bergelimpangan. Dan pada waktu itu, waktu yang tengah sakarat, tengah-tengah sukar, dalam keadaan yang sukar, mereka cedera dan mereka diambang maut, diambang syahid. Terdengar sangat haus, dan kita tahu antara sakaratul maut tu kita akan rasa macam begitu haus ya. Dan penjaga-penjaga atau kita panggil jururawat ya, antaranya sahabiah ya, yang membantu tentera-tentera muslim mujahidin di dalam peperangan. Dia mendengar raungan kesakitan, dia desakan kesakitan, maksudnya macam mengerang suara mengerang kerana haus dan sebagainya. Jadi dia pun bawa air, dengar nak air. Jadi dia pun bawa air, dia pergi dekati suara tersebut. Dan bila dia dekati suara tersebut, jadi dia nak bagi air. Time titisan air itu nak masuk ke dalam tekak ataupun mulut mujahid kita ini ataupun syuhada ini tadi, dia sendiri pula terdengar raungan dan suara mengerang sahabat dia yang lain. Subhanallah. Air tinggal beberapa titik aja masuk ke dalam tekak dia, tinggal letak aja dekat mulut dia tu nak masuk dah. Tapi dia kata apa, tak, bagi dulu pada kawanku, bagi dulu kepada sahabatku. Kita tak tahu, tak boleh nak imagine, tak boleh bayangkan. Peduli apa ni? Peduli yang macam mana ini? Sangat luar biasa. Dia nak terpisah daripada bumi ini, dia akan meninggalkan bumi ini pada saat-saat yang paling akhir. Dan dia sanggup untuk pergi tanpa minum setitis air pun. Dia boleh juga fikirkan kawan dia lagi. Pergi kawan dia. Dia kata kawan dia, tunjuk kawan dia, kawan. Jadi sahabiah ni pun berlari, bawa air tersebut. Pergilah ke satu lagi, sahabat yang satu lagi. Dan bila nak masukkan air, dia nak tuang air dalam mulutnya. Dan kemudian saat itu juga dia dengar. Ada orang mengerang, ada orang sakit dan juga nakkan air. Ya. Jadi waktu tergelimpang tu nampak lintasan bayang-bayang. Kalau kita boleh imagine, lintasan bayang orang lalu lalang kan. Jadi dia rasa macam situlah dia perlukan bantuan untuk dapatkan air. Dan sahabiah ini sekali lagi telah ditahan dan dia kata bagi air pada kawan dia ni tadi. Dan kemudian sahabiah ni pun bangun berlari. Bila sampai kepada sahabat yang ketiga,
time itu nak masukkan air, dan pada waktu itulah dia telah menghembuskan nafas yang terakhir. Dan kemudian sahabiah ni, dia kembali balik kepada yang pertama itu tadi. Dan dia dapati bahawa sahabat itu telah meninggal dunia menjadi syahid. Dan dia berlari lagi kepada sahabat yang kedua. Sahabat yang kedua tadi itu juga telah syahid. Jadi ketiga-tiganya itu telah meninggal dunia dalam keadaan syahid, tuan-puan, tanpa meminum setitis air pun. Bayangkan dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang sangat mulia. Mati yang paling mulia adalah mati syahid. Dan bukan setakat itu saja. Dalam keadaan mati syahid, memperjuangkan Islam, mempertahankan Islam. Mempertahankan Islam ini daripada dikotak-katikkan, daripada dihina dan diperlekeh. Bukan itu saja, tapi dia meninggal dunia dalam keadaan mementingkan ataupun dengan rasa peduli terhadap orang lain. Sangat hebat dan luar biasa keimanan para sahabat ini. Walaupun mungkin tuan-puan cerita ini kita dah berulang kali dengar, ya. Tapi kita tahu setiap kali kita dengar, setiap kali itu juga dia mendatangkan rasa kepada diri kita, kenapa aku tak boleh seperti itu? Kenapa kekuatannya itu luar biasa sekali? Apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita di luar sana, ya? Sahabat-sahabat yang berada mungkin jiran sebelah kita, mungkin yang berada dalam rumah kita, adik-beradik kita, apa yang berlaku pada mereka? Sejauh mana kekuatan mereka kekuatan kita ini untuk menampung kelemahan mereka, untuk membantu, menyokong mereka, ya. Jadi itu yang kadang-kadang kita kena muhasabah, kita kena fikir-fikirkan, ya, di pagi yang ceria, di pagi yang penuh barakah ini. Jadi tuan-puan, saya tak ada jam ni, nak tengok pukul berapa sekarang ni. 7.49, insya-Allah kita ada dalam lebih kurang 10 minit lagi. Jadi itulah antara perkara yang perlu kita ajar pada diri kita. Dan satu perkara yang paling penting juga tuan-puan, adalah kita harus berusaha untuk menyedarkan anak-anak kita, kaum keluarga kita ini, supaya ada rasa peduli terhadap orang lain. Di orang-orang yang beriman ini, dia mempunyai kepekaan. Sebab memang dah diajar dalam Islam. Antaranya kita solat berjemaah. Kan? Walaupun kita tak boleh dekat surau dengan masjid sekarang ini, tapi dekat rumah tu jangan lupa diajar anak-anak kita solat berjemaah. Sewaktu nak berdiri solat berjemaah itu, kena berdiri dengan lurus. Ya, waktu tu dia akan pandang kiri, pandang kanan untuk luruskan saf. Situ pun sudah ada rasa peduli. Dan sebelum tu lagi pun dah azan. Nak ajak satu keluarga untuk solat berjemaah ni, ingat macam senang petik jari tuan-puan. Tak. Kita akan panggil, laung nama dia satu persatu. Bentang sejadah. Rasa peduli tu. Sejadah untuk imam macam mana. Sejadah untuk makmum macam mana. Dan kemudian panggil, tunggu. Itu belum lagi yang ada masalah angin pusing dekat dalam perut tu kan. Dah ambil wuduk dah. Tunggu tak sampai-sampai lagi. Yang duk menunggu ni dah solat sunat qabliyah kan. Kemudian mungkin dah mengaji. Tak siap lagi turun tu. Sebab maklum, keluarga semua 8 orang. Yang ada baru 5 ketul. Tunggu lagi 3 ketul tak turun-turun. 3 ketul lagi tak muncul-muncul. Jadi tu yang 2-3 kali round ambil wuduk. Masya Allah kan. Sabar kan. Tapi dengan rasa peduli tersebut, Masya Allah. Jadi orang-orang yang beriman ini dengan kepedulian tersebut, dengan kerjasama. Jadi dia seolah-olah memupuk banyak sifat-sifat baik yang lain. Dia sifat, dia sabar. Sifat, okey, dia akan buat yang sunat dulu. Sifat, kena ulang balik wuduk tu kan. Okey, tak apalah, nak pujuk diri sendiri. Ya. Jadi di situ kita ajar anak-anak kita supaya bila ada rasa peduli itu, dia rasa sabar. Dan sabar tu dan dia kena cakna. Dia kena cekap. Orang yang peduli, orang beriman, yang peduli ini dia akan cekap. Dia akan peka. Dia suka ambil tahu. Ya, bukan menyebuk. Dia suka ambil tahu tentang maklumat, tentang keadaan, apa yang dia boleh buat, apa yang dia boleh lakukan. Dia suka nak jadi tangan yang di atas. Jadi sifat kepedulian ini sebenarnya memang sifat orang yang beriman,
Tapi dengan sifat orang yang beriman ini, dia akan melonjakkan dia naik sebagai insan yang bertakwa, sebagai pemimpin. Ya, jadi bila pemimpin, dia mesti ada rasa peduli. Peduli pada rakyatnya, peduli pada orang bawahannya. Dan habis tu apa kena mengena pemimpin dengan keluarga? Kan dalam keluarga kita ini, kita sedang melahirkan pemimpin-pemimpin kepada unit-unit keluarga lain, tuan-puan. Jadi kalau dia kahwin, bukankah dia ini, anak-anak kita ni nanti akan ada keluarga-keluarga dia sendiri. Dan bila dia sudah ada keluarga-keluarga dia sendiri, memang mesti apa? Mesti memimpin keluarga dia. Jadi sebab tu kita kena letak kualiti kepimpinan daripada awal lagi terhadap anak-anak kita. Mulakan dengan kepedulian. Mulakan dengan dia mengambil tahu. Mulakan dengan kecekapan. Mulakan supaya dia boleh merangsang diri dia. Dia tengok sampah, apa yang dia perlu buat. Jangan biarkan sampah tu, dia kata apa, ini bukan kerja aku. Kata suara nafsu dia. Bukan suara peduli dia. Ya. Kalau suara peduli dia, oi sampah ni, ini kalau ada orang lalu, dia kena dekat-dekat dia punya cermin ke apa ke, teruklah sampah ni. Ataupun sampah ni nanti masuk di tali air, tersumbat, plastik ni disumbat, dah nanti akan jadi banjir lah pula, ataupun bertakung air kan. Jadi dia akan rasa peduli. Dia tahu ini sesuatu peluang untuk dia bersihkan ataupun dia ambil, dia kutip. Jadi dia tak malu. Orang yang peduli dia tak malu nak kutip sampah. Dia tak akan buang pun sampah merata-rata. Dia tak akan meludah merata-rata. Dia tidak akan merokok sesuka hati depan orang sebab dia tahu asapnya itu akan mencemar dan juga akan mengganggu orang lain. Bukan saja mencemar dan mengganggu, tapi boleh juga menggugat kesihatan seseorang. Jadi sebagai orang yang beriman, kita kembangkan deria mereka, panca indera mereka. Jadi bila dia lihat, bukan hanya lihat tapi hati dia buta. Kita tak nak begitu. Kita nak dia lihat dengan mata dan juga dengan hati. Dia mendengar dengan telinga dan juga hati dia. Dia boleh menghidu dengan hidung dia dan juga menghidu dengan hati dia. Jadi hati ini dia roh yang boleh menggerakkan sesuatu. Menggerakkan bila dia tengok sesuatu, dia kata, how can I fix this? Macam mana saya boleh lakukan ini? Bila dia mendengar, dia akan kata, how can I fix this? Mendengar orang bergaduh dan sebagainya kan. Apa yang dia boleh lakukan? Apa yang dia boleh buat? Dan tuan-tuan dan puan-puan, ada satu kisah, saya rasa kisah ini dikongsikan oleh ramai para ulama, tuan-puan. Ia berlaku di negara Arab. Saya tak pasti negara Arab yang mana. Seorang wanita, dia suka membaca Al-Quran dan kemudian dia punya habit, salah satu habit dia ini, seorang wanita ni, selain daripada membaca Al-Quran dan juga beramal dengan yang baik adalah dia akan mempertautkan orang-orang yang bergaduh. Contohnya kalau ada insan A, insan B bergaduh, bertengkar. Jadi dia cuba mendamaikan mereka. Ya. Kalau dia dengar, dia pantang. Kalau dengar ada perselisihan faham dan sebagainya, maka dia akan berusaha untuk menyatu padukan kembali. Ya. Dia sangat berani. Itulah antara sifat yang sangat tertonjol di mana orang lain tak berani buat, tapi dia berani buat, tuan-puan. Dan dia berusaha untuk menghafal Al-Quran. Dia baca, dia hafal Al-Quran. Satu masa, dia tak aktif dekat social media. Sebab social media dia ni, dia banyak menasihati orang. Jadi dia tak aktif, dia bagi tahu di social medianya bahawa dia kata mungkin ini adalah yang terakhir untuk dia berjumpa dengan sahabat-sahabat dia. Jadi dia mengingatkan kepada para sahabat dia untuk melakukan kebaikan. Macam itulah dia menasihati. Seolah-olah itu adalah dia punya pesanan yang terakhir. Dan seolah-olah dia tahu bahawa kematian dia adalah anytime. Dan tuan-puan, Masya Allah, pada saat dia menghantar mesej itu, dia kongsikan mesej itu, beberapa detik selepas itu, dia telah meninggal dunia. Jadi kita nak lihat betapa peribadi seorang yang beriman ini, dia memang tak suka jadi popular. Dia tak suka disebut-sebut. Dia seorang wanita yang
malunya tebal tuan-puan, ya. Jadi dia tidak share banyak gambar dia di media sosial. Kalau kita ni Masya Allah, kalau boleh terpampang tu terpampang sentiasa, subhanallah. Tapi itulah dia kekuatannya sehingga apabila dia meninggal dunia, sifat peduli dia itu yang untuk menyatu padukan orang lain itu terserlah tuan-puan. Jadi kita rasa macam, saya sendiri rasa macam subhanallah, Allah angkat darjat dia. Walaupun mungkin dia tidak popular semasa hayat dia, tapi selepas meninggal dunia dia disebut-sebut oleh para ulama menyebut tentang kematian dia, tentang sifat, tentang peribadi dia, tentang perangai dia yang sangat peduli terhadap keperluan orang lain dan peduli terhadap kesejahteraan Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, mudah-mudahan Allah memberikan bantuan kepada kita untuk terus peduli dengan keadaan teman-teman kita, sahabat kita dan orang sekeliling, khususnya kaum keluarga kita tuan-puan. Peduli dengan mereka. Tidak ada pergaduhan dalam adik-beradik, tidak ada pertelingkahan antara ibu ayah dan anak-anak. Jadi kalau tidak ada tu macam mustahilah pula kan. Apa kata kita kata macam ni. Cepat-cepat selesaikan dan sembuhkan, rawat masalah serta hubungan-hubungan tersebut. Jadi kalau ada, tapi cepat selesaikan. Segeralah selesaikan. Jangan dilarat-laratkan ataupun diheret-heret, dilarut-larutkan ataupun dibawa panjang-panjangkan sehingga menjadi dendam. Ataupun dipendam-pendam buat tak tahu, tak peduli, lantaklah ala dia dengan perasaan dia, biarlah silabu-labu dengan sampannya. Kan? Tak pun, kalau nampak ada suatu masalah, cuba kita selesaikan secepat yang mungkin. Jadi saya dengan rendah diri mengajak tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama sekali lagi share perkara yang baik ini, kemudian boleh subscribe YouTube channel, kemudian juga kita boleh war-warkan untuk like dan kemudian menyumbang pada pagi yang baik ini untuk pergerakan yang dakwah yang aktif di negara kita. Jadi saya mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Jaga diri, jaga kesihatan, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lindungi diri kita dan juga ahli keluarga kita, jaga kebersihan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق